لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص نية لله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini oleh kerana kita sangat-sangat hampir dengan kedatangan afdalis syuhur, bulan yang paling afdal, iaitu bulan Ramadan, maka di antara adat dan kebiasaan orang alim, mereka mengingatkan masyarakat tentang hukum hakam yang berkaitan dengan puasa, supaya apabila kita melakukan puasa, kita melakukan mengikut cara dan bentuk yang betul dan sahih. Dan kadang-kadang kalau kita tidak mempelajarinya atau tak diulang kajinya, maka seseorang tu dia menyangka sesuatu tu membatalkan puasa, tetapi dia sebetulnya tidak membatalkan puasa. Barangkali dia menyangka perkara itu batal puasa, ianya sebetulnya tak batal puasa, ataupun sebaliknya. Antara perkara yang kita nak ingatkan di sini, pertama, ia berkaitan dengan niat. Kadang ada sebahagian daripada masyarakat kita, dia keliru kalau sekiranya dia tak buat niat di waktu malam. Untuk puasa Ramadan ini, dia boleh puasa tak di siang harinya, hari keesokannya, atau dia kena tahan diri daripada makan dan minum, atau macam mana? Pertamanya tuan-tuan, niat tu dia satu rukun daripada rukun puasa. Puasa ada dua rukun, satunya niat, yang kedua al-imsaku anil mufattirat. Keduanya ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi tentang niatlah kita nak sebut tentang niat dekat sini. Maka niat ini ada syarat-syarat yang diletakkan oleh para ulama. Ada 3 syarat. Pertama, tabyitun niyah. Mesti niat itu dibuat di waktu malam. Dan tak sah kalau seseorang itu dia tak buat niat di waktu malam, kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man lam yubayyitin niyyata qabla al-fajr fala siyama lah." Orang yang dia tak buat niat di waktu malam sebelum masuknya waktu fajar, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya maknanya tak sah puasa baginya. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, niat mesti dibuat di waktu malam. Tetapi untuk seseorang itu dia lupa niat di waktu malam, kata ulama, hadza nadirun. Ini sebetulnya dia jarang-jarang sekali berlaku. Bukan kata tak berlaku langsung, berlaku, tapi jarang-jarang sekali berlaku orang yang dia tak buat niat di waktu malam. Bila puasa tu fardu, puasa Ramadan puasa fardu, puasa nazar puasa fardu, puasa kafarah puasa fardu, puasa qada puasa fardu. Ini jenis-jenis puasa ini ia wajib, maka niatnya mesti dibuat di waktu malam. Dia tak sah kalau kita niat di waktu siang. Dia tak macam puasa sunat yang kita buat hari Isnin dan Khamis. Atau orang tu dia puasa selang satu hari. Hari ni puasa, esok tak, lusa puasa dan seterusnya. Dia selang satu hari macam tu, macam puasa Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam.
Maka puasa sunat ni dia tak syaratkan niat di waktu malam. Katakan orang tu dia tak buat niat di waktu malam, masuk waktu subuh, terbitnya fajar, maka dia pun belum makan dan minum lagi, dia tak ada buat perkara yang membatalkan puasa. Dan pukul 10 katakan dia rasa hari ni dia nak puasa, dia niat dia nak puasa pada hari ni, dan itu belum lagi masuk waktu zuhur, maka sah puasa sunat pada hari tersebut. Dia tak disyaratkan di waktu malam bagi puasa sunat. Jadi puasa sunat sah kalau orang tu dia niat di siang hari bulan Ramadan, janji niat itu berlaku sebelum waktu zuhur, sebelum tergelincirnya matahari, dan setelah tergelincir matahari itu dia tak buat apa-apa perkara yang membatalkan puasa. Ini puasa sunat. Adapun puasa yang wajib, maka disyaratkan kena buat di waktu malam. Tapi macam yang saya sebutkan tadi, fuqaha kata jarang sekali orang tu dia lupa niat di waktu malam. Tambah lagi, dia bangun untuk suhur. Suhur tu maknanya dia bangun untuk makan pada waktu sebelum subuh, kan? Jadi kalau dia bangun makan, apa tujuan dia makan macam itu? Untuk dia puasa di siang hari di bulan Ramadan, kan? Jadi itu sebetulnya seakan-akan dia kata pada hatinya, sahaja saya puasa besok hari bagi menunaikan fardu Ramadan tahun ini, seolah dia buat ini, maka itu sudah ada niat padanya. Jadi kalau orang tu dia bangun sahur, maknanya dia dah ada buat niat ini, maka sah daripadanya puasa. Sebab itulah yang kita sebut jarang sekali orang itu dia tidak hadirkan niat di waktu malam. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama kita dia sebut syarat yang kedua pada niat ini ialah ta'yin. Ta'yin ini ialah kamu bila nak puasa yang wajib, maka mesti spesifik. Tak sah niat bagi puasa fardu Ramadan kalau orang tu dia niat macam dia buat solat puasa sunat, sahaja saya puasa besok hari kerana Allah Ta'ala, itu tak sah. Spesifik, sahaja saya puasa fardu Ramadan, maka ia spesifik kerana yang puasa bukan satu jenis. Dia ada fardu Ramadan, dia ada kafarah, dia ada nazar. Maka disyaratkan pada niat yang kamu letak di hati. Niat satu lagi mesti dia berada di hati. Adapun yang kamu sebut dengan lidah itu lafaz niat, itu bukan niat di lidah. Itu yang kamu sebut dengan lidah. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang kamu sebut dengan lidah itu sahaja saya puasa besok hari bagi menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu membantu, kata Al-Imam Nawawi, mendatangkan niat di hati. Asalnya niat itu di hati. So kalau orang tu tak sebut dengan lidah dia pun sah. Tapi yang bahayanya ialah kalau dia sambil tengok TV, hatinya lupa, dia sebut, dah jadi kebiasaan dia sebut ini, tapi hatinya tertumpu dan lalai daripada apa yang dia sebut. Dia hanya fokus tentang apa yang dia tengok di TV, maka tak sah daripadanya niat. Kerana niat asalnya di hati, bukan apa yang kamu lafazkan pada lidah. Jadi mesti disyaratkan apa yang kita sebutkan tadi, ta'yin, yakni spesifik. Dan yang ketiga, mesti dalam mazhab Syafi'i, niat itu dibuat setiap hari, kulla yaumin, mesti setiap hari. Kerana di sisi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, puasa hari ini dan hari esok dan hari-hari berikutnya itu ibadatun mustaqillatun, itu ibadat yang berasing-asingan. Dia bukan satu package dalam hari-hari sebulan Ramadan. Itu bukan satu ibadat yang ia satu package. Tak, di sisi Imam Syafi'i dipisahkan puasa hari ini dengan hari esok dengan berbuka. Macam mana salat zuhur dan salat asar, ia berasing-asingan, ibadat yang berasingan, dipisahkan di antara dua salat ini dengan salam. Maka Imam Syafi'i kata mesti dimuat niat di waktu malam. Maka ini di sisi Imam Syafi'i. Adapun Imam Malik radhiyallahu an, dia kata ibadat puasa ini hari-harinya itu satu package. Maka mereka dalam mazhab Malik, dia mensyaratkan niat itu dibuat di malam pertama sabitnya Ramadan. Maka dia akan buat niat 30 hari, yakni seluruh hari-hari di bulan Ramadan.
Lalu mereka kata, nawaitu salasina yawman an adai fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja saya puasa 30 hari bagi menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Sebahagian ulama kita, dia sebut sedikit manfaat yang kita boleh ambil daripada apa yang disebut oleh Imam Malik ini. Kalau di malam pertama, sabitnya bulan puasa itu di puasa hari esoknya, malam itu kita buat dua niat ikut mazhab Syafi'i, yang ia niat tiap-tiap hari kan, kita akan buat tiap-tiap hari. Dan juga kita niat juga ikut Imam Malik, kita niat juga puasa 30 hari. In case kalau orang tu langsung dia tak buat niat, menyelamatkan dia hingga dia boleh puasa. Kerana ikut Imam Syafi'i, kalau orang tu langsung tak buat niat di waktu malam, saya contoh balik kerja penat sangat, belum lagi jamah makanan berjuadah, belum maghrib lagi dia dah tidur, bangun subuh esok, lepas subuh baru bangun, di waktu malam dia tak buat niat ikut mazhab Syafi'i, orang ini dia wajib imsak, dia tak boleh puasa tapi dia tak boleh makan dan minum. Bagi memuliakan kesucian Ramadan sehingga ke waktu maghrib. Maka kalau dia buat ikut Imam Malik radhiyallahu anhu juga, dan selain daripada dia buat niat dalam mazhab Syafi'i, maka ini memberi manfaat bahawa dia ada juga buat niat ikut Imam Malik, dan ini dapat cover bagi dia pada malam tersebut. Pada hari tersebut dia boleh puasa. Ini tujuan, kerana bukan kita nak datangkan mazhab yang lain, tetapi kadang-kadang itulah perbezaan di antara ulama ini, ada rahmat, maka datang kepada kita ada keadaan-keadaan itu, kita yang orang yang bermazhab Syafi'i, ia dapat mengambil manfaat daripadanya. Jadi ini yang satu, yang pertama. Dan sempurna bagi niat itu, niat yang paling komplit, paling sempurna ialah seseorang tu dia berkata di hatinya, nawaitu sawma an adai fardhi Ramadan hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Sahaja saya berpuasa besok hari bagi menunaikan fardu Ramadan dengan penuh keimanan dan untuk mencari keredaan, untuk mencari pahala kerana Allah Ta'ala. Ini niat yang paling komplit, paling sempurna. Habis tentang niat. Yang kedua, isu kedua, at-taqayyu fi nahari Ramadan. Seseorang ia muntah di siang hari di bulan Ramadan. Macam mana keadaan puasa dia? Fuqaha kita mengatakan muntah dibahagikan, dikategorikan kepada dua jenis atau dua pembahagian. Satu muntah dengan sengaja, satu lagi muntah yang tanpa sengaja. Macam mana nak differentiate dua-dua ni, nak bezakan yang sengaja dengan yang tak sengaja? Yang sengaja, muntah yang sengaja ini ialah seseorang tu dia masukkan jarinya dalam mulut, dia jolok-jolok, muntah. Itu muntah dengan sengaja. Ataupun dengan pen dia jolok-jolok, muntah. Itu muntah dengan sengaja. Ataupun dia masukkan bulu yang menyebabkan anak tekak dia geli, lalu dia muntah. Ini muntah dengan sengaja. Muntah yang tak sengaja ni, misal contoh, dia makan di waktu sahur dengan makanan, dengan suatu makanan menyebabkan badan dia bergelojak, kemudian muntah. So ini muntah yang tak sengaja. Baik, kalau muntah dengan sengaja, apa jadi dengan puasa dia? Puasanya batal. Muntah dengan sengaja, maka puasanya batal. Wajib setelah tamatnya Ramadan dan tamatnya hari raya yang pertama, dia qada puasa tersebut. Okey. Adapun kalau dia buat adapun kalau sekiranya dia muntah dengan tidak sengaja, maka wajib dia teruskan puasanya kerana puasanya belum batal dan tiada qada ke atasnya. Daripada mana kita tahu ini? Ia berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahu al-qai'u falyutimmu shaumahu." Orang yang dia muntah yang dengan tidak sengaja, maka wajib dia menyempurnakan puasanya kerana puasanya masih valid, tak batal dan tak ada ke atasnya qada. Dan wa man taqayya falyaqdi. Orang yang muntah dengan sengaja,
maka hendaklah dia qada. Kenapa kena qada? Kerana puasa dia dah tak valid, batal, tak sah, maka wajib dia qada setelah tamatnya Ramadan dan setelah tamatnya hari raya pertama. Cuma tuan-tuan, bagi muntah yang tak sengaja ni ada syarat untuk dia tak batal, iaitu kalau dia muntah dia jatuhkan mulut kan, maka muntah tu dia kena spit out keluar. Dia kena basuh mulut dia dan jangan dia telan apa-apa daripadanya, hatta jangan dia telan air liur yang bercampur dengan muntah. Kerana kalau dia telan muntah ataupun dia telan air liur yang bercampur dengan muntah dengan sengaja, di sini walaupun tadi dia muntah dengan tak sengaja, and then dia telan balik muntah ataupun air liur yang bercampur dengan muntah dengan sengaja, ini batal puasanya. Walaupun pada asalnya dia muntah dengan tak sengaja. Ini isu yang kedua. Isu yang ketiga ialah kalau seseorang itu dia giginya berdarah. Gigi berdarah ke gusi berdarah? Gusilah berdarah. Kalau gusi dia keluar darah, kata ulama jangan dia telan darah tu, dan jangan dia telan air liur yang bercampur dengan darah. Kerana kalau dia buat macam itu, batal puasanya dan wajib dia qada setelah tamatnya Ramadan dan setelah tamatnya hari raya pertama. Tapi ini bukan maknanya tak boleh di bulan Ramadan dia pergi jumpa tabib atau doktor gigi. Hatta kalau dia nak buat rawatan pada giginya, dia nak cabut giginya, dan dia nak suntik, nak buat suntikan pada gusinya dengan suntik bius di gusinya untuk rawatan gigi, atau dia nak buat scaling, semuanya ini tak membatalkan puasa. Kerana kalau dia jika dia tak telan apa-apa pun daripadanya, kalau dia tak telan apa-apa pun daripadanya, so ini tak membatalkan puasa. Bila benda ni membatalkan puasa, misal contoh dia telan, lepas dia scaling dia telan air gigi yang air liur yang bercampur dengan darah, dia telan dengan sengaja, batal puasa. Tapi kalau dia telan dengan tak sengaja, tertelan, tak batal puasa juga. Atau dia telan gigi dia, lepas dia cabut gigi tak batal puasa. Tapi bila dia cabut dan dia telan gigi ataupun air liur yang bercampur dengan darah dengan sengaja dia telan, ini batal puasa. Tapi kalau dia tertelan, yakni dia telan dengan tak sengaja, tak batal puasa. Jadi tak boleh kita kata pergi jumpa doktor gigi batal puasa. Itu tak tepat dalam membahaskan masalah ini. Kerana kita akan tengok dia buat perkara membatalkan puasa ke tidak, dia buat perkara yang membatalkan puasa. Lagipun semua rawatan itu sebelum makhraj huruf ha, semua operation yang dibuat tadi, rawatan sebagainya, dia tak sampai ke limit membatalkan puasa, iaitu makhraj huruf ha. Macam mana kalau dalam tajwid kita sebut huruf ha yang pedas, itu limit bagi something. Kalau dia masuk dalam lubang mulut, maka jangan melepasi bahagian itu. Kalau melepasi bahagian itu dengan cara telan, maka batal puasa. Jadi dalam isu tadi tak ada perkara yang membatalkan puasa, melainkan kalau dia telan air liur bercampur dengan darah, atau dia telan gigi, atau dia telan pelak gigi dengan sengaja, maka ketika ini batal puasa. Tapi kalau tertelan, ini tak batal puasa. Ini isu yang kedua. Isu yang ketiga iaitu tentang al-ighma. Ighma ni maknanya dia pingsan di siang hari di bulan Ramadan. Macam mana? Kerana kalau dia pingsan di malam itu tak ada masalah. Pingsan di siang hari di bulan Ramadan, apa jadi pada puasa dia? Di sini ulama membahagikan pingsan ini juga kepada dua jenis, iaitu pingsan yang mengambil sepanjang siang hari daripada terbit fajar sampai ke maghrib, dia pingsan. Ini satu jenis. Satu lagi ialah pingsan yang tak mengambil semua siang hari, mungkin 3 jam ke 4 jam. Baik, kalau sekiranya dia pingsan mengambil sepanjang siang hari daripada terbitnya fajar sampai tenggelam matahari, maka tak valid puasa dia, wajib dia qada puasa tersebut setelah tamatnya Ramadan dan setelah tamatnya hari raya pertama. Adapun kalau dia pingsan 3 jam, 2 jam, and then setelah itu dia tersedar daripada pingsan, maka dia wajib puasa dia masih valid, masih sah, masih sahih, dan dia wajib menyempurnakan puasanya sampai ke waktu maghrib bagi hari tersebut. Tak ada ke atasnya qada.
qada. Ini isu pingsan. Adapun gila, beza lagi. Gila dia membatalkan puasa. Kadang gila yang datang sekejap-sekejap, terutamanya kalau dia datang seminit sekalipun, gila membatalkan puasa walaupun sekejap. Kalau orang tu dia ada penyakit itu, dia ada sawan, dia datang waktu ini satu minit misalnya tu, itu membatalkan puasa. Adapun tidur ni tidur hak mana? Tidur hak qailulah tu bagus. Misal contoh dia ambil tidur sedikit sebelum zuhur, setelah zuhur, kalau tempat kerja dengan izin majikan. Jadi ini untuk dia niat untuk kuatkan badan dia bagi qiyam, itu baguslah. Tapi yang kita sebut di sini bukan tidur ini. Tidur yang dia tidur berat tu, yang dia bermula daripada terbitnya fajar dia tidur, maka kenyik-kenyik, lepas tu tidur, makan masa sahur tu makan banyak-banyak tidur. Tidur berat, bangun maghrib baru bangun. Orang azan maghrib baru dia bangun. Masya-Allah tabaraka wa taala. Andaikan ini berlakulah. Jadi tidur macam ini kita nak kena tengok dia punya puasanya, nak kena tengok beberapa sudut kes dia ni. Pertama ialah puasanya, keabsahan puasanya. Baik, tidur ni dia membatalkan puasa ke tidak? Jawabnya tidur dia tak membatalkan puasa walaupun lama. Ya, walaupun lama. Tapi kata ulama, dia fawwata khairan katsira, dia telah luputkan dirinya kebaikan-kebaikan yang banyak di siang hari di bulan Ramadan. Patutnya orang baca Quran, orang di siang hari bulan Ramadan bercakap dengan perkataan yang baik, buat sedekah, buat zikir, dia hadir majlis ilmu, itu semua dia tak buat. Jadi orang ini telah meluputkan daripadanya kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian bin nazari ila salat, dengan memandang pada isu salat, kerana dia tidur sebelum subuh dan dia bangun di waktu maghrib, maknanya dia tak salat subuh, dia tak salat zuhur, dia tak salat asar. Baik, orang yang tak salat ini kita kena tengok dua jenis dulu, nak evaluate ni. Orang yang tinggalkan salat ni ada dua jenis. Ada yang tinggalkan salat dengan sengaja, misal contoh kerana malas, dia tangguh hingga keluar waktu salat, dan dia tak buat salat di waktu yang sepatutnya dia buat, dia tak tunaikan di waktu yang sepatutnya. Maka orang ini ke atasnya dosa besar, alaihi zambun kabir, dosa besar, dan dosa besar itu sangat besar hingga dekat dengan kekufuran. Tapi tak jatuh dalam kekufuran, tapi dekat sangat dengan kekufuran. Dan mal'un, dilaknat orang ini, dicelakakan orang ini. Dan yuksha alaihi su'ul khatimah, dibimbangi dia mati dengan mati yang buruk. Dan ziyadah ala dhalik, tambahan daripada ini, ke atasnya qada, wajib ke atasnya qada dengan serta-merta. Apa makna dengan serta-merta? Maknanya bila dia tinggal waktu zuhur dengan sengaja, dia kena solat qada pada waktu asar. Kalau waktu asar dia tak buat juga, dia tangguh, maka dia dapat dosa kerana tangguh. Itu makna serta-merta kena qada. Adapun kalau tinggalkan salat dengan tak sengaja, misalnya contoh kerana dia lupa, dia ingat dia dah salat tapi rupanya dia lupa, dia tak salat lagi, atau dia tidur. So contoh yang saya berikan tadi, yang ulama sebutkan tadi, itu contoh orang yang dia tinggalkan salat kerana dia tidur. Orang tidur, dia tinggalkan salat, maka dia tidak mukallaf orang yang tidur ini. Maka orang ini tiada dosa ke atasnya. Dari sudut dosa tak tinggalkan salat kerana tidur, tak ada dosa ke atasnya. Tetapi wajib tak dia qada. Al-Imam An-Nawawi dia menukilkan ijma', hatta ini pun wajib dia qada. Cuma qada dia tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Ini tentang tidur. Seterusnya, isu yang seterusnya iaitulah kalau seseorang itu dia buat suntikan, pada anggota badan. Biasa orang suntik kat mana? Suntik dekat bawah kulit,
dekat pembuluh darah, saluran darah, dekat sendi, dekat otot, dia derma darah atau dia terima darah. Dalam contoh-contoh ini batal puasa ke tidak? Orang ada juga tertanya-tanya tentang isu yang macam ini. Di sini ulama kita dalam hal membatalkan puasa ini, mereka meletakkan kaedah yang diambil daripada hadis. Apa dia kaedah? Daripada kaedah ini, bila kita faham banyak perkara-perkara yang ulama kata batal ke tak batal, kita faham daripada kaedah ini. Jadi faham kaedah ini, maka kita akan faham isu-isu ini. Apa dia kaedah dia? Kullu ainin dakhala min manfadil maftuh ila al-jawfi aftara. Setiap objek yang ada saiz masuk melalui lubang terbuka sehingga sampai ke rongga badan, membatalkan puasa. Apa makna kaedah ini? Setiap perkara yang ada saiz, sama ada besar atau kecil, tak kisah, kalau dia telan batal puasa. Sama ada itu mengenyangkan atau tak mengenyangkan, batal puasa. Sama ada benda tu makanan ataupun bukan makanan, itu membatalkan puasa. Okey? Ubat bukan makanan tapi membatalkan puasa. Batu dia telan, itu tak bukan makanan tapi dia membatalkan puasa. So dia something yang ada objek, dia objek yang ada saiz, dimasukkan melalui lubang terbuka. Baik, lubang terbuka tu apa maksudnya? Di dalam bahasa Arab disebut dia manfadil maftuh. Lubang terbuka ni ada 5: mulut, hidung, telinga, lubang kubul, lubang dubur. Ini 5 lubang terbuka. Kenapa lubang terbuka? Kerana lahir-lahir kita tak buat operation, dia memang terbuka macam tu dah. Mulut kita, hidung kita, lubang hidung kita, lubang telinga kita, kubul dan dubur. Jadi disebabkan itu dipanggil dia manfadil maftuh. Masuk dia melalui lubang ini sampai ke rongga badan. Rongga badan apa ya? Rongga badan iaitulah perut. Kerana perut ada rongga di dalamnya, ada bahagian ruang kosong di dalamnya. Itu sebab tu dia panggil rongga. So satu lagi kepala. So kalau masukkan sesuatu sampailah dia ke bahagian ini, maka batal puasa. Baik, setelah kita faham kaedah ini, kita tengok masalah tadi. Maka kalau orang tu dia buat suntikan pada kulit, masuk di bawah kulit, itu tak batal puasa kerana tak memasukkan objek tadi. Ia objek tapi dia tak dimasukkan melalui lubang terbuka. So ini bukan lubang terbuka, tak batal puasa. Masukkan ke dalam saluran darah, tak batal puasa. Hatta kata sebahagian ulama, masukkan air ke dalam ini kerana dia tak masuk dalam perkara yang membatalkan puasa ni. Dan dia derma darah atau dia terima darah, dalam contoh ini langsung tak ada pada perkara yang membatalkan puasa. Disebabkan itu ulama kata tak batal puasa. Dan termasuk dalam perkara yang tak membatalkan puasa kalau orang tu mandi. So mandi, bila air tu dia menyerap masuk dalam liang roma. Liang roma bukan lubang terbuka, maka walaupun dia masuk dalam badan, menyerap masuk dalam badan, tapi tak membatalkan puasa. Begitu juga minyak zaitun yang dia lumurkan di lengan dia, maka itu tidak membatalkan puasa. Dia menyerap masuk dalam liang roma, dan liang roma bukan lubang terbuka. Dan begitu juga kalau dia titikkan air obat mata dalam mata, maka itu tak membatalkan puasa. Adapun kalau dia sampai rasa pahit, dia spit out keluar yang pahit tu, jadi itu tak membatalkan puasa kerana mata bukan lubang terbuka. Bagi lubang terbuka ni, pertama mulut dia ada limit untuk kita tahu dia batal puasa ke tak batal puasa. Apa limit dia? Makhraj huruf ha, tempat keluar huruf ha pedas. Jadi kalau kita gosok gigi kan, gosok gigi batal puasa ke tak? Tak batal puasa kerana kita tak telan ubat gigi, kita tak telan air liur yang bercampur dengan ubat gigi. So kalau dia tak buat ini, so gosok gigi tak membatalkan puasa. Bila dia membatalkan puasa? Kalau kamu telan ubat gigi atau kamu telan air liur yang bercampur dengan ubat gigi sehingga dia melepasi makhraj huruf ha, ini batal puasa. Batal puasa. Gincu bagi perempuan semata-mata pakai, itu tak membatalkan puasa. Bila batal puasa? Jika dia jilat bahak bendasing itu bercampur
benda tu dengan air liur, kemudian dia telan ke dalam. Di sini bukankah masuk dalam kaedah setiap objek yang ada saiz masuk melalui lubang terbuka sampai ke rongga badan, maka batal puasa. Kalau dia buat macam itu, batal puasa. Tapi kalau dia jilat and then setelah itu dia spit out, dia letakkan di something, di tisu, tu tak batal puasa. Jadi kita kena faham kaedah ini, baru kita tahu di mana masalah ini yang disebut oleh para ulama kita. Dan air liur ni, ulama kata selagi dia bersambung di lidah, dia berada di atas lidah, maka dia tak membatalkan puasa. Kalau orang tu dia dahaga, dia kumpulkan banyak dalam mulut dia air liur ni masih lagi ada atas lidah, okey? Ini perbahasa yang disebut oleh ulama fuqaha ni, air liur yang masih ada di atas lidah dia telan. Ini tak membatalkan puasa. Bila membatalkan puasa? Bila air liur itu dia berpisah daripada kelenjarnya, daripada lidah. Misal contoh, air liur tu dia jatuh atas bibir, maka dah berpisah tak daripada lidah? Berpisah daripada lidah. Walaupun jumlahnya sedikit, kalau dia jilat dan dia telan air liur ini, batal puasa. Dan kalau dia spit out dalam gelas macam ni sampai setengah gelas, and then bukankah berpisah daripada lidah? So dia telan air liur ni, batal puasa. Berapa yang ni batal puasa? Tadi yang dia kumpulkan dalam mulut tak batal puasa, kerana itu belum lagi dia berpisah daripada lidah. Hatta kalau sekiranya seorang tu jelir, bukan maknanya boleh jelir ni cerita hukum je. Kalau dia jelir, bukankah air liur tu ada atas lidah, kan? Tak berpisah lagi walaupun dia jelir, dan dia masukkan balik dan dia telan air liur tersebut, tak batal puasanya. Jadi di sini di mana ulama dia tengok ialah jika air liur tu berpisah daripada lidah, maka barulah batal puasa. Telinga lubang terbuka bagi sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i. Ada sebahagian ulama kata dia bukan lubang terbuka. Bagi ulama yang kata dia lubang terbuka, so kalau orang tu mandi, masuk air ke dalam lubang telinga sehingga sampai ke rongga, maka batal puasa. Tapi bagi sebahagian ulama yang kata dia bukan lubang terbuka, dan kita boleh juga ambil pendapat ini, dia kata tak batal puasa, kerana dia kata ini bukan lubang terbuka. Sebolehkah kita ambil pendapat ini dalam mazhab Syafi'i? Ia mazhab Syafi'i juga, maka boleh. Okey? So jangan keliru dalam masalah telinga, kerana telinga ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Bagi telinga, bukan hak lain, telinga. Adapun hidung dia ada limit. Limit dia namanya khayshum. Kalau kita mengaji tajwid, kalau ustaz-ustaz tajwid, kalau kita tak tahu, namanya khayshum. Khayshum ni pangkal hujung ada tulang ni, kan? Ini adalah limit dia. Kalau orang tu dia masukkan jari dalam hidung, belum batal sehingga dah sampai ke limit ini. Kalau sampai ke situ batal puasa, kalau tak sampai ke situ tak batal puasa. Jadi yang di-evaluate korek hidung apa ni, dia tengok dekat sampai ke khayshum ke tak sampai ke khayshum. Dalam bahasa Melayu saya tak tahu, bahasa Melayu panggil apa? Pangkal apa? Pangkal hidung kan? Jadi saya kekalkan nama khayshum lah, sebab tak jumpa nama dalam bahasa Melayu. Jadi kalau orang tu dia masa solat, katakan di bulan Ramadan dia sersema, maka jatuh air hingus, kan? Jatuh hingus, jangan dia tarik ke dalam. Jadi dia keluar, jadi pastikan dalam poketnya ada selalu tisu. Tisu ni dia guna untuk buang. Okey, jangan dia buang masuk ke dalam. Dan yang ni jangan buang dalam masjid. Ini walaupun dia bersih, dia tak najis, tapi haram buang dalam masjid. Masjid haram menajiskan dia, dan haram mengotorkan dia dengan benda bersih. Benda bersih ni mengotorkan masjid dengan benda bersih, ia haram juga. Itu tentang hidung. Qubul, lubang dubur. Kalau orang itu dia setelah dia qada hajat, dia begok lah. Jadi kalau kiranya dia gosok pada kawasan yang dia perlukan untuk dia qada hajat, untuk dia basuh daripada qada hajat, dia memang perlukan bahagian ini untuk dia basuh, maka tak batal puasanya. Tapi kalau dia tak perlukan kawasan itu, dia cocok ke dalam dengan jarinya ke dalam tempat kawasan yang dia tak perlukan untuk basuh, itu batal. Itu dia punya
perkataan ulama kita tentang kubul. Melainkan kalau orang ni dia ada penyakit buasir yang kronik. Tuan-tuan tahu kalau buasir yang kronik dia keluar usus bila dia nak qada hajat. Jadi bila selesai qada hajat, dia nak kena masukkan balik, kan dia cocok masuk ke dalam. Ini tak batal puasa kerana sukar untuk dia jaga dirinya daripada, sukar untuk dia elakkan perkara tersebut, dikecualikan daripadanya. Lubang zakar bagi lelaki itu ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Masuk sesuatu di dalamnya ada khilaf. Ada yang kata batal puasa, ada yang kata tak batal puasa. Bagi perempuan, kalau dia masukkan jari ke dalam faraj yang dalam, maka batal puasa. Okey, dubur tadi kalau dia suntik di lubang dubur itu batal puasa. Satu lagi, kalau dia masuk alat X-ray ke dalam tu, walaupun sebahagian doktor dia kata tak batal, sebetulnya dia batal. Dia ikut kaedahnya, ikut dia membatalkan puasa. Kerana dia memasukkan sesuatu melalui lubang terbuka sehingga sampai ke rongga badan. Dia nak tengok benda yang ada dalam perut. Ini membatalkan puasa mengikut kaedah. Nah, adalah benda perkara yang dikecualikan dalam hal ini. Misal contoh, kalau seseorang itu dia naik motor atau berjalan, tiba-tiba datang lalat ataupun nyamuk, dia terbang gagal dalam penerbangan, lalu dia masuk dalam mulutnya, tertelan dia. Tak boleh nak elakkan. Macam mana nak elakkan ni? Dia tak jangka pun apa tu benda tu. Dalam kitab dia tak sebut gagal dalam penerbangan, saya je yang sebut gagal dalam penerbangan. Maknanya kalau dia kalau dia berjalan atau naik motor kan, dia masuk dalam mulut dan dia tertelan dengan tak sengaja. So ini tak boleh dielakkan. Ini tak batal puasa. Tak batal puasa. Kalau seseorang itu dia kerja, dia bekerja di kawasan, misalnya contoh dia buruh kan, ada yang bahagian habuk-habuk ni kan. Yang ini habuk tu dia partikel-partikel kecil yang dia objek. Ini tidak boleh dielakkan. Maka kata ulama yang ini tidak batal puasa. Ini tak batal puasa. Ataupun orang yang kerja dengan gandum, dia nak kena uli gandum, so ya, gandum itu masuk dalam rongga dia, ini tak batal puasa. Tetapi kalau sekiranya rokok tu tuan-tuan tahu, saya sebut di sini bukan sebut hukum rokok, tapi disebabkan apa ulama kata batal puasa disebabkan dia. Nak faham di sini kenapa batal disebabkan dia. Kerana kata ulama, bila orang tu dia hisap, dia terpisah daripada diri rokok ni habuk-habuk yang kecil, maka dengan ini jatuh pada kaedah membatalkan puasa. Selain daripada dia ada hukum, tapi dia membatalkan puasa juga, iaitu dia keluar daripadanya zarah ataupun habuk-habuk yang kecil, dia masuk melalui mulut dan dia sampai ke rongga badan, maka batal puasa. Dalam hal ini ulama kata tak boleh kamu bezakan dia dengan inhaler. Inhaler ia satu alat yang dia bukan angin je. Mengatakan dia angin saja itu perlu didibit dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Kerana dia bukan angin. Kalau angin, orang takkan penyakit, orang yang betul yang orang penyakit asma dia takkan guna. So dia ada ubat, dan bila kamu spray pada dinding, dia akan ada partikel-partikel dan habuk-habuk. Walaupun orang tu dia sangat perlukan, ia membatalkan puasa kerana jatuh dalam kaedah. Objek-objek tadi dia masuk melalui mulut sampai ke rongga badan. Ini masuk dalam kaedah dan batal puasa. Dan ini fatwa Mesir, fatwa Jordan, fatwa seluruh negeri-negeri di Malaysia. Dulu fatwa wilayah kata tak batal, kini dia kata batal. Tapi ada link-link yang kata tak batal, itu tuan-tuan kena ingatlah, sekarang dia dah sebut batal. Setelah dilihat kembali isu ini, supaya jangan pegang yang kata tak batal. Jadi tuan-tuan kena faham masalah itu dengan cara yang mengikut kaedah. Jadi tuan-tuan, sampai di sini semoga apa yang kita dah buat ulang kaji ini memberi manfaat kepada saya dan tuan-tuan. Moga Ramadan ini jadi Ramadan yang sangat bermakna buat kita, ibadatnya dengan cara yang baik. Sampai di sini aqulu qawli hadza, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.